Assalamualaikum, hai semua. Mazda kan tak pernah mengecewakan lah kalau bab-bab design kereta ni. Kita tengok lah daripada model lama macam Mazda 6, RX-8 sampailah model-model sekarang ni kan. Contoh macam Mazda CX-30 sampaikan truck pickup BT50 dia pun design dia memang ada gaya. Sebab generasi ke generasi Mazda dikekalkan falsafah mereka bentuk kodo design soul of motion, yang mana dia nakkan kereta dia tu ada jiwa dan rasa dekat dengan owner kereta tu. So bukan sekadar dia nampak cantik waktu static, waktu parking, waktu berjalan pun dia nampak lagi cantik. Dan untuk tu kita ada sebuah model yang bagi saya paling mengancam lah daripada Mazda sekarang ni, iaitu sebuah model liftback yang menjadi idaman terutamanya kaki-kaki kereta. Ini dia Mazda 3 Liftback Ignite Edition. Yang ni harga dia sekitar RM174,000. Bukan macam versi 1.5 liter NA yang korang tengah submit loan tu. Sejarah ringkas Mazda 3. Dia dilancarkan pada tahun 2003 sebagai pengganti kepada Mazda 323. Tapi yang kita ada sekarang ni ialah yang latest generation lah. Dekat Malaysia ni dia bersaing dengan Volkswagen Golf. Tapi untuk versi sedan dia bersaing dengan Honda Civic dan Toyota Corolla. Sebelum kita tengok lebih lanjut Mazda 3 Liftback Ignite Edition ni, pada korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa subscribe kat bawah tu supaya korang tak terlepas lagi video-video pada masa akan datang. Jom kita tengok design untuk bahagian eksterior, bahagian depan dia dulu. So dekat sini kita ada design grill yang agak lebar dengan garisan garnish daripada hujung lampu belah kanan sampai hujung lampu belah kiri berwarna piano black. So dia ada ilusi macam senyuman yang agresif kan. Tapi at the same time disebabkan dia pun dilengkapi dengan lampu yang agak slim dan tajam berserta dengan teknologi function dia signature illumination. So dia menampakkan kereta ni dia lagi agresif, lagi garang. Dalam masa yang sama dia tak terlalu mencuba untuk nampak terlalu futuristik. Dan ditambah cantik pula dengan front lip berwarna piano black. Side profile dia pula sekali tengok memang kita nampak lah dia jenis yang rendah tapi panjang. Dan di bahagian depan ni kita ada sport rim bersaiz 18 inci dengan warna hitam. Dan cakap pasal sport rim ni kan, untuk design kereta Mazda memang mostly sport rim yang dibagi itulah sport rim yang paling cantik, yang paling kena dengan kereta dia. Tak percaya korang cubalah tengok kereta Mazda yang lain pun sama juga. So pendek kata designer yang design sport rim ni memang dia design untuk kereta tu sendiri. Bukan yang dia design semata-mata untuk sport rim dan tayar je. Tu yang specialnya tu. Dan untuk model ni juga side mirror dia pun berwarna hitam disertakan dengan blind spot monitoring. Dan bila kita tengok bentuk body dia ni, curve dia sampai belakang, dia tak ada nampak garisan-garisan yang terlalu menonjol. Dia nampak semuanya lebih kepada smooth ya. Tapi bila dia semakin ke belakang, kita nampak body dia sebenarnya semakin lebar. Dia macam ada wheel arch design yang kembang tapi garisan dia smooth. Kalau kita tanya 10 orang yang minat kereta ni, bahagian mana yang nampak paling mengancam, 20 orang akan cakap bahagian belakang ni. Okay, selain daripada body curve yang saya cerita tadi tu yang nampakkan dia cantik, dekat bahagian belakang ni pun kita tengok dia dah ada integrated spoiler warna piano black. Untuk Ignite Edition ni dia tambah lagi satu spoiler kat atas tu yang nampak lebih sporty. Untuk design lampu dia pula pun sama macam kat depan, dia jenis yang tirus dan memanjang ke sebelah sisi. Dan yang ni paling menarik bila kita follow belakang dia waktu dia tengah menyalakan lampu signal kan. Illumination lampu signal tu dia macam degupan jantung. Duk-dap. Macam tu. Bahagian bumper dia pun ada trimming berwarna piano black dan dua exhaust pipe yang original, bukan fake. Kita tengok boot space dia pula. Nak buka dia manual je, dia tak ada power tailgate. Dan bila kita dah buka pun ruang dia tak luas sangat, sekitar 334 liter je. Kalau nak besarkan lagi, seat second row tu boleh lah kita nak turunkan. Tapi ruang asal dia ni pun kalau setakat macam weekend getaway ke kan, saya rasa setakat 2-3 bagasi besar pun tak ada masalah ni. Dan kat bawah dia pun kita ada space saver tire spare dan subwoofer Bose. Model ni dikuasakan oleh enjin Skyactiv G 2 liter yang menghasilkan 162 horsepower dan 213 Nm torque. Dipadankan dengan transmisi Skyactiv Drive 6 speed automatic. Fuel consumption dia pula serendah 6.3 liter untuk 100 km macam yang Mazda claim. Dan handling dia, okey, kereta ni dia memang dibuat untuk driver focus dan saya boleh sahkan benda tu. Sebab apa?
Waktu saya drive kereta ni, memang kita rasa macam sebagai seorang driver kita connected dengan kereta tu. Dan macam yang semua tahu, Mazda ni driving dia memang sharp dan agile. Dan memang itulah yang kereta ni deliver. Jadinya, rupa dan handling dia memang dia talakan supaya dia sepadan. Dia tak adalah nak buat kereta tu semata-mata design cantik tapi tak ada feel, tak. Jadi kereta ni memang ada jiwa lah bila kita bawa dia tu. Dari segi function safety dia pula, dia dilengkapi dengan safety features yang baik dan disertakan dengan sistem ADAS Eye Active Sense. Antara safety features dia ialah 7 airbag termasuk airbag di bahagian lutut pemandu, ABS, EBD, Brake Assist, DSC, TCS, ESS, HLA dan beberapa lagi fungsi-fungsi lain. Manakala untuk sistem ADAS Eye Active Sense dia pula, antaranya ialah Adaptive Front Lighting System, High Beam Control, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Front Cross Traffic Alert, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Smart Brake Support, Mazda Radar Cruise Control dan beberapa lagi ciri-ciri lain yang tak terdapat dalam varian lain dalam line up Mazda 3 ni. Sekarang kita tengok pula bahagian interior untuk model ni. Untuk steering kita ada multifunctional steering. Okay, so ada button-button lah untuk kita punya cruise control kan, untuk kita punya audio media punya control dan disertakan dengan pedal shifter. Dekat bahagian instrument panel pula, kita nampak design dia ialah dia gabungan antara digital dan konvensional punya meter. Memang Mazda dia tak bagi design terlalu futuristik pun, dia tak bagi fully digital instrument cluster pun. Sebab apa? Macam yang saya beritahu tadi, dia punya intention ialah dia nak kita rasa kereta ni connected antara kereta dan juga driver. So sekali lagi lah, dekat bahagian sini pun kita nampak design dia ialah driver focus. Kita tengoklah kan, dia punya layout untuk dashboard dia, instrument panel dia pun memang dia towards the driver. Dan secara keseluruhan kita tengok bahagian dashboard dia ni, dia ada layer-layer dan dia punya curve kat sini dia nampak memang elegan lah. Infotainment screen dia pun agak besar juga, 10.25 inci. Dan kalau dekat bahagian boot space tadi dah ada subwoofer Bose. Confirm lah untuk speaker bahagian interior ni pun speaker daripada Bose. Kalau tak silap saya, total dia ada 12 speaker Bose throughout kereta ni. Dari segi material dia pula memang mostly lah soft touch. Bila kita letakkan tangan kan, dekat bahagian pintu pun kita rasa lembut. Dekat bahagian armrest tengah pun kita rasa lembut. Dekat bahagian tepi ni dia ada padded yang lebih tebal untuk bahagian lutut kita. So waktu kita drive tu, dah lah kita tengah short drive dari laju ni, ada pula soft padded. So walaupun dia mengutamakan driving, dia juga tak mengabaikan dari segi comfort. Dan satu lagi, dekat bahagian depan windshield ni dia ada HUD, head up display. Dari segi seating ni pula, kita dapat bergedi leather yang memang cantik. Untuk bahagian driver kita ada 10-way electrical adjustable seat, tapi untuk seat bahagian penumpang manual adjustment je lah. Dan dari segi headlining dia pula berwarna hitam berserta dengan sunroof. Secara overall, personally lah bagi saya, bahagian depan ni memang nampak macam segmen yang lebih atas lah. Selain daripada material dia kan, bergedi leather lah, soft touch dan leather material di sekeliling kereta ni. Dia punya design instrument panel pun memang nampak kemas, moden dan teratur. Ada juga lining chrome dekat bahagian aircon dia ni. Memang tak bosan lah duduk dalam ni. Okay, kita tengok pula seat second row dia. Dari segi space memang dia agak kecil kalau nak compare dengan Honda Civic lah terutamanya kan. Tapi untuk ketinggian saya, kalau level-level sederhana rakyat Malaysia ni still muat je sebenarnya. Lagipun seat kat belakang ni pun selesa dia sama je macam kat depan. Dekat bahagian pintu pun sama juga. Soft touch dan leather di beberapa bahagian. Dan kat bahagian bawah dia ada bottle holder. Seat tengah kita boleh turunkan untuk center armrest berserta dengan 2 cup holder. Dan di bahagian belakang ni juga kita ada aircon blower dan juga ISOFIX point. So tu dia tadi saya sharekan sedikit tentang Mazda 3 2.0 Liftback Ignite Edition ni. Gabungan luaran yang sporty dan premium, interior yang lebih upmarket dan handling yang memang sharp dan agile. Secara overallnya dia bukannya nampak je premium, tapi dia ada jiwa dan rasa dia tu pun sampai kepada kita. Memang terselah eksklusiviti dia. Sesuai lah dengan owner dia pun sebenarnya seorang yang bertugas di bahagian project management di salah sebuah syarikat aerospace kat Malaysia ni. Bukannya gaji basic 1,700 So pada korang yang memang minat dengan Mazda 3 dan baru menemui channel saya ni, jangan lupa subscribe secara percuma je dekat bawah tu supaya korang tak terlepas lagi video-video pada masa akan datang.
Okay, so Assalamualaikum. Bye-bye.